Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Kepada penonton setia, cuit sikit. Jangan sentap. Syed, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hafiz, apa khabar? Hari ni main tipu, kasut betul-betul tinggi ya. Hari ni Kita nampak sama tinggi walaupun hakikatnya ya Allah, berapa inci je. okey. Jangan tu sangat. Tapi Assalamualaikum semua. Saya ucapkan terima kasih sebab setia menonton kami cuit sikit Jangan Sentap di TV1 dan juga jangan lupa untuk terus follow kami Instagram, TikTok, Facebook untuk terus ikuti perkembangan kami. Tonton kami di TikTok Live dan juga anda boleh berikan komen-komen, persoalan yang kita akan bacakan juga sepanjang kita punya program hari ini. Betul. Apa-apa hal dulu, saya nak ucap tahniah dulu kepada JDT menangi Piala Malaysia semalam. Menentang Terengganu, ramai yang bersengkang mata. Saya tengok sikit je lah sebenarnya. Cakap tahniah tahu berapa kosong? 3-1. Okey, dan juga baik. Kepada anda, ujung minggu ini, apa yang berlangsung ketika ini ialah setahun ataupun program setahun Kerajaan Madani yang berlangsung di pekarangan Stadium Bukit Jalil bermula semalam, hari ini dan juga esok. Jadi jangan lepaskan peluang. Ada pelbagai perkara menarik dan juga cabutan bertuah. Menang rumah. Menang rumah? Ya. Kita kena pergi sekejap lagi, Bis. Okey, boleh. Daripada menang rumah, ada juga program yang dianjurkan daripada JPJ. Betul. Kita bagi helmet lama, kita dapat helmet baru dan juga ada potongan saman trafik PDRM. 50%. 50% banyak weh. So kau dah dapat kurang dapat 500 lah. Tak, kita bawa pemandu, kita berkhemah tau sebenarnya. Kita kalau kat jalan raya ni, kita pemandu yang disayangi. Alhamdulillah, baik-baik. Kamu memang anak yang baik. Okey, hari ni kita nak cakap berkenaan dengan apa? Ya, jangan suruh saya sebut tajuk ni. Saya nak minta Syai yang bacakan tajuk ni. Positif toxic. Faham tak maksud dia? Saya nak kena fahamkan, tapi nak kena tanya orang juga. Dia banyak makna sebenarnya. Kalau ikut pembacaan, ada bermacam-macam maksud. Antaranya, positif toxic ini. Ada yang memberi contoh. Contoh kalau Syai mengadu dekat saya, dia kata dia ada masalah, saya pun cakap, aku punya masalah lagi banyak pada engkau. Itu satu contoh. Ada juga yang kata... Contoh saya bagi sketsa contohlah. Saya baru break dengan girlfriend saya. Padan muka. Okey. Macam tu je. Cakap, dengarkan nak cakap. Saya punya girlfriend lagi banyak dulu. Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kita tengok dulu pendapat orang ramai dan juga pemahaman orang ramai berkenaan dengan topik kita iaitu... Positif toxic. Saksikan. Positif toksik. Positif toksik tu tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu, tak tahu. Toksik. Tak tahu. Tak tahu. Apa tu kan? Positif toksik. Toksik yang tak menyakitkan hati. Positif toksik ni dalam situasi yang di mana kita dalam tekanan atau kesedihan tapi kita cuba kita act like macam kita normal. Kepahaman saya maksudnya contoh ada masalah rumah tangga. Okey, lepas tu kawan kita datang cakap sabar, suami kena ikut perintah suami, macam mana pun kena sabar, kena tunggu. Lepas tu kalau suami dia pun sabar lagi, kena ikut perintah agama. Sebenarnya itulah dia positif toksik. Kehilangan seseorang, lepas tu orang tu cakap, contoh dia, saya sedih sebab saya kena buang dari family saya lah. Lepas tu dia kata, jangan risau, orang lain ada masalah lagi teruk daripada awak. Contoh kalau macam cikgu-cikgu kita dulu selalu cakap, zaman dia lebih teruk daripada zaman kita. Walaupun apa yang kita mengalami tu adalah antara yang kita rasa teruk lah pasti tu. Tapi nasihat dia juga yang mengalami yang lebih teruk daripada kita. Banyak sebenarnya, Pis, pandangan orang. Ada yang tahu, ada juga yang tak tahu. Saya pun ambil masa sebenarnya untuk faham positif toksik ni dulu. Tapi ramai tak tahu. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Awal-awal tu dapat zero mark. Adalah sikit-sikit yang kena. Kita pun tak tahu juga awal-awal. Itulah kita kena study topik ni baru kita faham. Tapi ada juga yang last tadi, dia cakap kalau kita cerita, katanya dia bagi contoh cikgu. Kenapa bagi contoh cikgu kan? Dia cakap waktu dia belajar dulu susah. Tapi cikgu dia cakap zaman cikgu lagi susah. Tak, dia setiap cikgu cakap benda sama setiap tahun. Tu mak ayah saya cakap benda yang sama. Marah cikgu. Jangan marah ya cikgu. Okey, kita perkenalkan kepada anda dua tetamu untuk kita bercakap tentang topik ini. Saya perkenalkan yang pertama Ustaz Muhammad Fadli Samin, motivator. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Salam sikit. Oh, masya-Allah. Ambil berkat. Lama kita tak jumpa. Itulah. Ustaz. Makin ganteng. Makin ganteng. Saya follow Hafiz. Alhamdulillah. Okey. Kat tepi. Kita ada seorang lagi tetamu sekali. Jadi ada banyak huruf S. Yes. Sisi Iman. Wow. Assalamualaikum. Hai Syarul. Hai Sisi. Makin
kurus di sini. Makin kurus. Ada pendam rasa ke? Dia makan nasi hari-hari. Itu yang hari ni nak cerita tu. Dia mempromosi buah tempatan. MD tu MD tu. Okey, Ustaz dan juga sisi topik kita hari ni positive toxic. Ya. Bila kita tengok orang ramai tadi, ramai yang tak tahu. Adakah itu istilah baru sebenarnya Ustaz? Baik. Bila sebut pasal positif toksik ataupun ada yang memanggil dengan panggilan toxic positivity. Benda ni memang satu istilah yang ramai yang tak tahu. Okey. Mungkin ada yang pernah mendengar tapi sebenarnya mereka tidak memahami maksud yang kita sebut hari ini iaitu toxic positivity. Sebenarnya toxic positivity ataupun kita panggil sebagai positif toxic ni dia merupakan satu keadaan yang mana sifat positif atau pemikiran positif yang terlampau keterlaluan, yang berlebihan sehingga menafikan hari ini perasaan ataupun emosi negatif yang sepatutnya berada di tempat yang betul. Itu yang kadang-kadang tu kena faham tu. Yang paling kita takut ya bila mana hari ini bila kita ketepikan perasaan negatif tu akan menyebabkan datangnya hari ini masalah kemurungan dan boleh mengganggu hari ini kita punya mental kita apatah lagi emosi kita. Jadi nampak macam biasa kan? Betul. Tapi ia sangat berbahaya dan ia sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Bila Ustaz cakap nampak macam biasa tu dia pandang sisi. So maksudnya adakah sisi salah-salah seorang salah seorang mangsanya ke? Kita nak mangsa pun tak boleh juga. Mangsa tu. Macam mana Sisi? Kalau Sisi sendirilah ya kan. Lebih-lebih lagi apabila kita terlibat dalam bidang yang memang ramai orang yang memandang kita. Betul. Semestinya hari-hari kita hidup atas orang kata ada ekspektasi orang yang memandang kita lah kan bila kita menjadi public figure ni. Jadi bagi Sisi mungkinlah pernah melalui keadaan sedemikian tetapi kita cuba untuk positif lah. Nampak awal-awal ada dia nak apa saja keadaan tu. Kita cuba untuk mencari perkara yang positif lah. Tapi tadi Sisi mungkin boleh tambah sikit daripada Ustaz-Ustaz ada cakap tadi mengetepikan kan perasaan. Tapi Sisi rasa positif toksik ni dia sehingga bukan saja mengetepikan tapi kita dah mengambus kita punya perasaan tu. Kita mengambus. Kita kambus lah kan. Tutup. Jadi sampai kan macam kadang-kadang macam kita tak patutlah rasa kalau kita sedih kan. Tak patut rasa sedih ni. Kan sampai tak boleh rasa sedih tu. Itu yang menjadikan bahaya tu sebenarnya Ustaz. Betul, sangat-sangat berbahaya. Tapi Ustaz kata tadi terlalu positif pun bahaya juga. Bukannya kita dianjurkan untuk sentiasa husnuzon. Adakah kalau saya husnuzon itu terlalu husnuzon menyebabkan saya jatuh dalam positif toksik tadi? Dia macam ni. Positif atau toksik ni boleh berlangsung ataupun boleh dilakukan dalam beberapa bentuk. Sama dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk tindakan maupun dalam bentuk kehidupan kita. Dan dia boleh berlaku juga dalam dua situasi. Pertama, situasinya adalah daripada diri kita sendiri. Macam kata Hafiz tadi lah, husnuzon. Yang kedua, boleh berlaku juga dalam keadaan interaksi antara kita dengan orang lain. Masalahnya hari ini memang kita nampak positif and toxic adalah dua perkataan yang selalunya berlawanan kan? Betul. Tapi bila disatukan, ada satu sisi yang kita tak nampak yang boleh menyebabkan sisi ini. Sisi iman kita nampak. Sisi yang tak nampak. Sisi yang kita tak nampak. Contohlah hari ini kalau katakan kita nampak ada kawan-kawan kita yang kehilangan pekerjaan lah. Contoh Syai jumpa Ustaz kan, dia kata Ustaz hari ini Syai sedih lah sebab hari ini saya rasa macam saya dah tak ada apa-apa dah kehilangan pekerjaan. Dia menangis. Macam dia menangis? Macam tu. Nampak sangat. Jadi sebagai orang yang ada positif toksik, dia akan biasanya orang positif toksik ni dia bukan nak membantu, tapi dia membantutkan emosi orang tu. Contoh dia menangis. Sepatutnya menangis ni kita kena bagi ruang dan peluang sebab kadang-kadang orang menangis ni dia akan melegakan keadaan dia. Dalam keadaan dia tertekan. Tak salah nangis Tak salah. Tapi masalah orang kita ni kadang bila nangis kata, Syai janganlah menangis, chill bro. Lelaki nangis. Lelaki kan. Lelaki kata kuat. Contoh kan. Kuat. Women no cry. Tapi cerita pasal jantan pula. Cerita pasal lelaki tak boleh menangis apa semua. Dia kita panggil toxic masculinity kan. Kita memang daripada kecil diajar untuk jangan menangis. Lelaki tak boleh nangis. Itu yang kita simpan, kita pendam. Itu macam mana pula Ustaz? Dia sebenarnya bukan tak boleh menangis. Cuma bila masyarakat kita ni telah dimomokkan orang lelaki ni bila menangis je maksud lemah. Sedangkan fitrah manusia hari ini perasaan sedih, perasaan kecewa atau apa-apa perasaan ini merupakan fitrah. Jadi kita kena raikan fitrah dan perasaan emosi itu agar ia akan lebih tenang, lebih harmoni
harmoni dan dapat bertindak dengan cara lebih betul. Kita takut bila dia pendam, akhirnya kita tak nak nanti di hujungnya dia melakukan perkara yang tak patut dia lakukan. Contoh tak patut, Sisi. Tak patut dilakukan. Contohnya jual CD RM20. Lain macam tu, lain macam. Jujur sangat ni. Sisi. Ini hatian Sisi. Sisi. Tapi kalau macam Sisi ni dia kira kehidupan selebriti. Betul lah. Dia expose. Maksudnya dia hidup. Saya ingat orang tadi salah. Hidup dalam kira kata people validation kan? Ya. People's validation. Okey. So kita macam apa-apa kita buat tu kita kena fikir orang suka tak kita. Yes. Fan kita Kadang-kadang akan lari tak? melebihi daripada apa yang kita sendiri suka, betul tak? Kita fikir macam apa orang suka kan? Bagi Sisi sebenarnya sangat penting lah untuk Sisi cari titik tengah antara apa yang orang suka dengan apa yang Sisi suka. Tak boleh juga kan macam kita nak buat, contohlah kalau kita buat muzik, kita buat yang kita suka je kan, siapa nak dengar kan, kita seorang je lah syok sendiri. Tapi tak juga boleh macam kita kena dengar apa saja orang cakap. Nanti kan kita lose ourselves pula kan, kita mengetepikan diri kita sendiri. Jadi dalam apa-apa saja situasi, Sisi akan cuba untuk cari titik tengah tu yang di mana sebenarnya Ustaz sangat sukar untuk cari kadang-kadang kan. Betul, bukan senang. Lagi-lagi bila berdepan dengan situasi yang di mana kita berdepan dengan rejection secara terang. Yang itu lebihlah macam mana ni. Kan nak positif pun macam tak boleh nak positif ni. Macam itulah. Betul ke hidup oposisi buat tu? Jadi Ustaz akan jawab. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ni, cuit sikit. Jangan setak. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk 3 golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak dan bekalan ubat-ubatan. Kepada ibu-ibu yang hamil dan hampir dengan tarikh bersalin, segera maklumkan kepada pihak kesihatan berhampiran. Barangan yang perlu dibawa ketika menghadapi banjir untuk golongan pesakit kronik yang sedang mendapatkan rawatan adalah seperti berikut: buku rekod perubatan, barangan keperluan peribadi dan bekalan ubat-ubatan. Manakala untuk ahli keluarga pesakit yang terlantar dan pesakit hemodialisis, anda dinasihatkan untuk memindahkan pesakit berkenaan terlebih dahulu dan menghubungi pejabat kesihatan berhampiran untuk khidmat nasihat selanjutnya. Pesanan ini dibawakan kepada anda daripada RTM. Yap, bertemu kembali dalam Cuit Sikit dengan Sentap. Topiknya apa? Positif toxic. Yes, dah berjaya. Ya. Tapi sebelum tu kita ada teka-teki untuk anda. Jawab di akhir rancangan nanti berapa biji nenas dekat sisi punya badan lagi ni. Habis Ada. Kamera kita dah kena pusing. Dah pula kan dah kena kira 1, 2, 3. Okey, Ustaz. Kalau benar tak apa-apa. Itu saya jawab. Saya kena bagi dia. Tunggu rehat kali kedua kita bincang. Okey Ustaz, tadi Sisi kata dia mencari titik tengah. Titik tengah tu sama ke dengan grey area ataupun kawasan kelabu atau macam mana penjelasan Sisi ni? Sebenarnya sangat baguslah. Tindakan Sisi itu sangat betul. Sebab pada zaman kini kita dapat melihat ada satu situasi iaitu kita panggil sebagai penyakit
mental di kalangan masyarakat Malaysia. Kalau pada 3 tahun yang lepas ketika akan nampak melihat bahawa tahun 2023 ni peratusan orang yang kena penyakit mental, bukan penyakit ni bukan gila tau. Maknanya penyakit mental ni dalam keadaan yang tertekan, distress, kadang-kadang melakukan sampai kalau kita tengok anak-anak remaja sekarang pun bila dia distress dengan keadaan, saya nampak selalu mereka buat apa? Bakok dan sebagainya dah berlaku. Sebab itu bila Sisi mungkin pengalaman Sisi dalam sebagai selebriti kan berhadapan dengan kritikan, berhadapan dengan ujian dan dugaan, tapi bila Sisi mengambil titik tengah, itu adalah perkara yang sangat tepat supaya tidak menzahirkan yang Sisi ini tidak terlalu lemah dan tidak menzahirkan Sisi ini adalah tidak hari ini tidak mengambil peduli dengan apa yang orang kata dan sebagainya. Tapi bila Sisi ambil tengah, at the same time mungkin Sisi akan ambil benda itu sebagai benda yang positif untuk betulkan diri Sisi, tapi at the same time Sisi sebenarnya untuk membangkitkan diri lagi untuk jadi lebih baik pada masa akan datang. So it is a good betul lah cara apa yang Sisi buat pada hari ini. So Sisi tak lemah lah. Apa dia? Tak lemah lah. Tengoklah denas ni baju ni. Tapi dalam keadaan lemah tak lemah tu Sisi juga berdepan dengan satu keadaan yang Sisi sampai agak depressed jugalah dalam keadaan-keadaan tertentu. Macam mana Sisi overcome benda tu? Macam mana Sisi overcome Sisi rasakan sebab Sisi ni memang orang yang mudah sebenarnya, mudah untuk memberi pantulan itu tadi sebenarnya. Ustaz dia memantul lah. Ya, memang sangat mudah sebenarnya sebab kita jiwa rapuh kan. Jadi dia memang Sisi tak nafikan yang sebenarnya kita ni manusia kan Ustaz. Betul. Ada hari yang kita bangun kita rasa macam kita kuat. Ada hari yang kita bangun kita macam kenapa kita rasa macam diri kita lemah ni, macam apa saja orang cakap kita macam betul-betul ambil kira kan, ambil berat tentang apa yang orang cakap kan. Jadinya apa yang Sisi lakukan pada ketika itulah kan sebenarnya berdiam diri dahulu. Jadi Sisi cuba ambil masa kan, memang dalam tempoh berlakunya perkara tersebut Sisi memang diam sahaja. Maksudnya Sisi tak berinteraksi dengan sesiapa, duduk seorang-seorang dan Sisi rasakan itu yang terbaik untuk Sisi lah pada ketika itu. Sebab Sisi takut apa saja yang Sisi cakap tu dalam keadaan emosi kan? Dalam keadaan emosi sebenarnya dah nampak jugalah daripada Sisi punya perbuatan dan sebagainya. Dia jual CD RM20 tu kan. Jadi maksudnya macam nampak je sebenarnya yang macam aku tak patut buat benda ni pada waktu tu. Itulah orang kata jangan buat keputusan masa kita tengah emosi, tengah marah, tengah terlalu gembira pun jangan buat keputusan. Betul tak? Jadinya itulah langkah yang Sisi rasakan yang paling baik adalah kita berdiam dan fikir dulu. Diam itu lebih baiklah. Kena rationalize dulu situasi tu. Syah, itu pengalaman Sisi. Kalau Sisi dia diam-diam dia buat lagu. Kalau diam buat apa? Tidur. Jangan cerita. Jual CD juga. Ya, jual CD. Itu salah satu Sisi rasa cara juga untuk kita nak vent out. Dan alhamdulillah Sisi ada kelebihan itu kan. Jadinya Sisi banyak menulis, Sisi tulis lagu, Sisi tulis kadang-kadang bukan lagu pun. Kita just tak tulis je. Kan? Jadi nak luahkan perasaan kita tu. Itulah anak seni yang hebat ya. Itu pengalaman Sisi. Kita tengok pengalaman orang ramai berkenaan dengan berdepan dengan orang yang memberi positif toxic. Jadi kita saksikan sekarang. Memang pernah. Sekarang pun ada sebenarnya kan. Tapi kita just ignore je lah kan. Kita janji kita dengan kehidupan kita je. Pernah selalu je. Macam result exam lah. Kadang-kadang macam kita tak puas hati sebab kita tahu kita dah try buat macam ni, tapi end up macam kenapa keluar macam ni. Saya rasa waktu dah study macam ni. Tapi orang kata alah okey lah tu, at least better daripada aku dapat ni je. Bersyukurlah aku dapat macam tu. Tapi kita rasa down lah kan sebab kita rasa itu kita dah cuba betul-betul tapi saya tak dapat macam apa yang kita nak. Ramai je yang rakan-rakan sekerja kan yang sentiasa memberi nasihat kan untuk terus ke hadapan lah, terus maju ke hadapan and memberi kata-kata perangsang lah untuk meneruskan perjuangan tu. Sabar, aku kena lebih teruk daripada kau kan. Yang tu biasa lah kita biasa dengar dan supaya kita mendekatkan diri dengan Maha Pencipta, tu biasalah kebiasaan ni. Situasi yang saya alami contohnya masa saya bekerja, dia ada kata contohnya dalam situasi sekarang ni toksik kan. Contohnya dia cakap awak ni macam tak boleh bekerja lah dekat sini. And then adalah kawan saya bercerita pendapat ni kepada kawan saya lain. And then kawan saya cakap
tak apa, rezeki ada di mana-mana. Tapi bagi saya benda tu salah. Bagi saya yang betulnya adalah ayat-ayat dia ialah insya-Allah kita cuba yang terbaik. Sebab rezeki ni kita berusaha, kalau selagi boleh kita carilah dengan cara yang baik. Pernah few times dan saya rasa saya mungkin kena berterima kasih lah dengan orang-orang tu sebab somehow dia bagi saya motivation untuk jadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya lah. Terkejut kita. Jumpa Syafiq hujung tu. Itulah tu. Manalah bayar Syafiq ni. Pergi makan kot. Tapi Syafiq klise lah. Tapi kalau kita tengok tadi, nak jadi orang yang lebih baik. Tapi kan sepatutnya, tadi kalau kita tengok tadi, Hotspot tadi, ada yang Kak Mira ambil golongan orang dewasa dan juga orang-orang generasi sekarang. Kalau kita ikutkan, jawapan-jawapan generasi yang lama, yang dulu ni, dia lebih kental lah Ustaz. Kalau generasi sekarang ni dia manja. Kitanya manja. Mana tu Ustaz? Tapi memang betul. Mak ayah dulu kalau kita tengok ayat-ayat dalam mendidik anak, sangat keras. Betul. Mereka ni bukan sekadar keras tapi ialah kental, sangat kental. Tak sentap. Tak sentap. Kan. Mungkin ialah macam saya kata tadilah, dulu term ni tak pernah diguna pakai pun pada zaman mak dan ayah kita. Mungkin hakikat benda tu dah ada dah. Kan? Tapi bila mana kita dapat melihat pada era yang kini dengan macam-macam term yang diguna pakai, maka datanglah orang kata satu istilah hari ni, zaman budak sekarang lemah, manjur dan sebagainya kan. Kuat sentak dan sebagainya. Tapi satu benda yang saya tertarik bila mana kita tahu sahabat Nabi dah pernah bagi tahu, mendidik anak hari ini perlulah kena ikut arus zaman itu sendiri. Jadi kalau dulu mungkinlah kita nampak dulu tak ada internet pada zaman sekarang, tak ada hari ini macam-macam yang ada pada zaman sekarang. Pukul 9 malam dah bergelap dah. Kan? Mak cakap A, ayah cakap B. Zaman sekarang, lain macam. Ada jawapan dia. Mak kata A, dia pergi Z. Kan? Advance kan? Sebab itu kalau hari ini ada istilah-istilah kita dengar, contoh mak atau ayah cakap pada anak-anak kan, dia kata hari ini kau hari ini rasa susah, mak ayah lagi susah. Itu macam mana tu? Tu kan. Itu toksik ke tak? Dia macam nilah. Nak kata toksik, kalau istilah yang kita sedang bincang ni memang kita nampak posisi toksik lah kat situ. Tapi dia ada pro and con. Mak ayah pun toksik kan? Nak cakap mak apa? Ustaz yang cakap. Bukan mak kau lah. Bukan. Saya baik. Mak ayah baik baik. Mak ayah Ustaz cakap mak ayah siapa ni Ustaz? Mak ayah saya sedang menonton ni. Sisi gelap tadi. Sisi diam je tau. Baik anda kat Bandung. Dia tak tengok. Mak ayah tengah menonton tu. Jadi bukan macam ni. Kita sebagai anak bila mak ayah cakap hari ni, kau hari ni jangan jadi macam ni, kau rasa susah. Aku dulu ketika mak ayah kan bila cakap aku lagi susah. Jadi macam kita orang dewasa kan, kita attract benda tu sebagai pemangkin lah. Maknanya kita reverse psikologi balik. Bukan ayah dengan mak tu nak toksik kita, tapi kita anggap benda tu untuk cabar diri kita, untuk kita keluar daripada apa yang kita lalui. Cuma istilah itu tak sesuai bagi ibu bapa zaman sekarang cakap pada anak-anak yang kecil-kecil lagi ni. Kalau kita orang dewasa mungkin kita boleh interact benda tu, boleh fikir dengan lebih matang. Betul. Tapi kalau budak-budak kecil anak-anak, contoh anak-anak bawa balik hari ni result mungkin tak cemerlang macam orang lain. Mak bapak pula jenis yang expectation tinggi. Lepas tu dibanding pula dengan orang lain. Kacau. Tanpa sedar anak-anak yang hari ni nakkan satu proud daripada mak ayah, tapi mak ayah yang hari ni terasa macam tak capai apa yang dia nak, tanpa sedar mak ayah sedang membunuh orang kata talent dan juga semangat anak tu sendiri. Ustaz cakap mak ayah toksik ni. Dosa Ustaz. Masuk Melaka. Masuk Melaka Ustaz. Mak ayah sedang menonton, jangan salah faham ya. Ini semua angka Rashad. Ini ada angka Rashad. Bahaya Syed. Tapi kan kalau saya pasal mak ayah ni, saya anak yang soleh lah. Alhamdulillah. Amin. Saya bagi Fix, nampak kesolehannya. Nampak kesolehannya. kalau Ustaz baca Penuh ke perang-perangan saya Syairul Islam. Tapi Ustaz macam Apa nama tadi? Syairul Islam. Sisi iman, beriman. Sama. SI. Ya. Kita memang jodoh. Tapi Ustaz jodoh. Siapa nak try siapa sekarang? Tadi kan break kan Ustaz nak try sisi. Syed, mak ayah saya tengah menonton tu. Jangan. Alhamdulillah.
Mak ayah on. Tapi kan kita baliklah topik ni. Okey, terus kita pasal mak ayah ni. Macam kalau mak ayah kadang-kadang dia tegur, saya macam dia macam menentukan saya punya jalan cerita hidup ni. Saya macam mula-mula macam kenapa aku dah besar, aku dah balik. Patut pergi konsert. Yalah, konsert tak sisi. Sekarang lepas tu bila jadi dia tegur apa semua, kita rasa macam tersinggung lah juga. Kenapa nak kena menentukan hidup aku kan? Aku dah besar, dah balik. Tapi bila kita fikir balik, setiap apa yang kita ikut tu ada hikmahnya, Ustaz. Betul. Tapi ada juga yang kadang-kadang tak menepati. Dia macam ni tau. Ini pandangan peribadi Ustaz lah. Ustaz pernah melalui satu saat ketika ayah yang sedang menonton ni, dia pernah menentukan hala tuju saya nak sambung belajar. Masuk Melaka. Bukan. Sambung Melaka. Kalau background saya adalah law, syariah law, tapi saya minat dalam bidang kaunseling. Yang sekarang yang saya lalui sebagai motivator kan. Jadi waktu ketika itu saya nak masuk bidang kaunseling, ayah kata no. Ayah nak kau masuk dalam bidang undang-undang. Ketika itu yes. No. No juga. Sebab ketika itu kita faham kita anak yang tua. Tapi bila saya rujuk dengan hari ini kaunselor saya, dia pegang satu ayat ni. Mungkin para pendengar dan penonton boleh pegang. Hari ini raikan kehendak mak ayah. Insya-Allah satu hari nanti Allah akan raikan kehendak kita. Itu yang saya pegang. Tunggu menerus betul lah. Hari ini kita raikan kehendak. Jadi saya raikan kehendak pergi ambil syariat Allah sebagai, tapi passion kita dalam bidang training dakwah ni tetap ada. Dan akhirnya walaupun kita sambung belajar hingga ke peringkat degree dan master, tapi laluan yang Allah bagi kat saya tu adalah bila mana Allah raikan kehendak kita hari ni, jadi seorang motivator. Nampak tak kat situ? Kita jumpa kat sini. Jumpa kat sini. Jadi Syahid janganlah ingin tersinggung. Anggaplah hari ini sebab anak soleh kan. Jangan tapi Ustaz nak try. Apa pula? Ustaz nak try tadi. Okey, Sisi tadi kata selalu juga positifkan diri walaupun sedar itu adalah positif toxic. Tapi dalam keadaan Sisi positif melebih-lebih ni, adakah itu cara Sisi untuk tidak berputus asa sebenarnya? Soalan. Sebenarnya dia boleh jadi begitu. Tanpa sedar kan, sebab bila kita memikirkan tentang apa yang mungkin perkara-perkara yang terjadi itu, dia akan menjadikan kita lebih matang in a way sebenarnya kan. Bila kita berfikir balik, kita itu sebab Sisi kata tadi, pentingnya untuk kita rationalize tu kan, untuk kita fikir kenapa terjadinya perkara begini, apa yang kita boleh perbaiki daripada perkara ini kan. Jadi bila itu terjadi dalam mental kita, benda tu sedikit sebanyak sebenarnya membantu juga. Sisi dah berapa tahun dalam bidang ni? Dalam bidang ni 10 tahun. Dah cukup matang lah. Maksudnya bukanlah lama sangat kan, tetapi adalah pengalaman itu. Kalau dulu kita rasa macam kenapa orang ni nak cakap macam ni? Pasal kita kenapa orang ni nak cakap macam ni? Kalau kat Instagram tu lagilah kan. Ada sajalah yang tak betul. Macam mana kita rasa kita betul ni kan? Terpaling betul lah tu. Ya, lepas tu siapkan ada yang komen yang macam apa ni nama dia? Nak jadi artis ni kita kena kental lah. Kalau tak kental tak payah jadi artis lah. Dia macam tu kan. Sedangkan kita ni pekerja seni kan. Kita buat lagu, kita apa kan. Mungkin cuma macam mana cakap cuma industri ini sebegitu kan. Tetapi kita lah kan kena cuba untuk positif, tetapi tidaklah sampai mengetepikan kita punya perasaan itu. Itulah harga yang Sisi perlu bayar sebenarnya. Ya, betul. Itulah sebenarnya social media ni dia toksik juga. Nanti tiba-tiba lepas show ni tiba keluar satu artikel, Sisi Iman nafi ditry pendakwah. Kita lock. Inilah dia wartawan yang suka bergosip ni. Kita dekat luar dia tulis dilarang bergosip. Okey, sebelum keadaan tak terkawal, kita berehat seketika kembali selepas ini. Cuba sikit, jangan sentak. Ustaz, so macam mana Ustaz? Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan
tanya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hai, lei. Ayah, lei cepat tai sai. Maaf deh, tumpang tanya. Hello? Cik. Ya. Hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunggu apa? Sorry, Uncle. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey, ya. Irfan, ni saya nak kenalkan. Ya, saya. Pekerja yang paling legend, paling lama kat unit kita ni. Kalau tak ada dia ni, tutup unit kita. Apa nama? Puan Hani Hafizah. Puan Hani. Assalamualaikum. Salam. Puan, apa khabar? Sihat, eh? Baik. Puan, sebelum kita pergi makan ni kan, kalau boleh promosikan tips lah macam mana nak jadi pekerja yang baik macam Puan kat sini. Saya baru lagi. Bila bos buat kerja, kita buat kerja lah. Siapkan kerja. Siapkan kerja. Okey. Terima kasih banyak Puan, eh. Lagi Bodik lah. Bodik tu tak boleh kan? Tak boleh. Puan buat urusan dulu, saya nak bawa bos pergi makan sekejap, eh? Okey. Assalamualaikum. Siapkan kerja Puan, Nanti kita jumpa Puan, eh? Ni. Apa je kat situ? Masuklah. Apa hal? Kosong. Duduklah. Ini kita ada projek besar saya nak bagi kat awak ni. Awak satu-satunya pekerja yang paling legend. Awak yang paling otai. Awak yang paling lama kat unit ni. Saya rasa awak yang paling sesuai untuk terima projek besar ini. Projek apa ni, bos? Baca dulu. Projek ni kena pastikan sukses. Betul lah, bos. Besar ni, bos. Ini projek jangan kasih gagal. Kalau gagal... Gimana? Macam tu, best. Macam tu yang bagus tu. Terima kasih, bos. Bos, tapi dulu, boleh? Okey. Sini, Okey, Rat. Baik-baik aku jangan dulu. Puan ni. Kebetulan jumpa. Tadi saya dah fikir-fikir, dah bincang-bincang, dah timbang-timbang. Saya rasa projek yang besar itu tu bukan boleh mula. Saya nak pindahkan kepada orang lain. Projek yang besar tu yang kita bincang itu, saya nak bagi kepada Irfan. Sebab projek tu dekat dengan taska anak dia. Apa ni, bos? Alasan projek dekat dengan taska anak dia. Tak boleh terima saya, bos. Bos Itu masalah saya lah, bukan masalah awak. Saya nak bagi pada Irfan dia dekat dengan taska ke apa, itu masalah saya, bukan masalah awak. Tapi bos, tak logiklah bos. Saya ni orang yang paling lama, paling otai yang bos harap sangat sebelum ni. Ini peluang saya, bos. Orang berpengalaman yang ada. Sabarlah. Nanti ada projek lain, saya bagilah kat awak ni. Untuk masa ni, saya bagi pada Irfan. Sabar. Sebab taska nak kena sabar. Saya dah nampak sebenarnya. Siapa yang toksik tu? Kalau toksik je Irfan. Dia tak ada apa dah. Tak lain tak bukan toksik je Irfan. Sebab tu dia lari positif. Sebab tu dia lari pergi Hajai. Dia takut kena bantai lagi. Lah, dia dekat Thailand lah sekarang ni. Ustaz, macam mana Ustaz kalau sketsa macam tadi tu, dia berat juga kan? Betul. Sebab bagi job kat orang lain sebab dekat dengan taska anak. Macam mana tu? Kata Syai tadi, Taufik adalah hari ni dia punya ni lah, toksik lah. Tapi bagi saya, bos tu yang toksik. Bos toksik? Bos toksik. Yang hari yang lelaki tadi kan, bos toksik. Sebab dia kita kena dapatkan supaya tak nak. Okay. Sebab, ni nak mengumpat bos ni. Bahaya ni. Sekarang ni saya cakap ustaz yang toksik. Alamak, bukan. Kalau nak tukar pengacara Contoh. ada lah Kita nak cerita betul daripada penonton nak tengok tadi kan. Ini pandangan peribadi. Sebab kita tahu bos tadi dah bagikan hari ni projek dekat hari ni puan tadi kan, betul? Kita pun tukar.
Mungkin disebabkan ada hari ini imbuhan ke apa kita tak tahulah. Tapi bila mana puan tanya kenapa pagi tadi dekat hari ini? Dia kata apa? Dia Ifan. Ayat tadi kan, apa awak otai? Sabar. Rasmi nampak positif kan? Betul tak? Sabar. Awak otai. Awak nampak macam positif. Tapi sebenarnya telah membunuh. Kill semangat. Tanpa sedar. Itu yang kan kita tak perasan. Itu yang bahaya tu. Sikit saat je lah. Okey, Sisi. Tadi soalan kita pasal anak muda ni. Saya kata soal anak muda sekarang fragile lah, mudah terasa lah. Sebab saya tengok sekarang ni jangan sentap bagi Sisi. Artis-artis sekarang ni bila kata kena kecam, kena komen sikit, dia akan naikkan kad depression. Sisi lah tu. Lepas tu keluar lagu. Macam-macam cerita lah pasal ni. Sisi sendiri rasa macam mana? Sisi, adakah Sisi seorang artis yang fragile, manja, mudah sentap? Sisi boleh katakan tidak. Sisi tak manja ke Sisi? Flip hair sikit. Kan tiba-tiba manja ke? Manja lah. Manja tu ialah. Okey, generasi kan. Sekarang ni kan kalau kita tengok, sebab Sisi pun ada pengalaman pernah menjadi guru juga di sekolah sebenarnya. Jadi Sisi punya background memang education. So kita berhadapan dengan kanak-kanak di sekolah rendah. Maksudnya itu Sisi punya kata audience Sisi lah sebenarnya sebelum inilah, sebelum menjadi artis kan. Jadi Sisi nampak sendiri keadaan di sekolah di mana macam-macam sebenarnya. Kalau dulu cikgu aku buat okey je kan, cikgu cuit ke, cikgu cubit ke apa kan, kita rasa macam itu sebab salah kita kan. Tapi sekarang tak boleh. Jadi perkara-perkara sebegitu kita tidaklah mengatakan yang macam perkara ni yang menjadikan mereka manja, sebab mungkin ada lah kan kenapa peraturan itu diwujudkan sebegitu yang kita tak boleh buat begitu kan. Tetapi kalau melihat keadaan itulah, bagi Sisi zaman lah, memang zaman dah berbeza. Kalau dulu kita cakap dengan budak kan macam lepas sekolah kena tolong mak ayah, kena buat ini, kena buat itu apa semua kan. Sekarang budak dah boleh melantau balik, boleh cakap penatlah tadi kat sekolah. Ada banyak presentation, ada ini, ada itu kan. Jadi cara kita belajar di sekolah pun dah berbeza budak-budaknya kan. Cabarannya duduk di bangku sekolah tu pun dah berbeza. Jadi bila mereka mengatakan mereka penat dan sebagainya, kita kena cuba faham juga macam okey betul lah, mungkin cabarannya begini sekarang ini. Itu kalau kita cakap pasal generasi sekarang lah yang manja tak manja tu. Jadi dia boleh jadi kita boleh nak cakap manja, tapi boleh juga untuk kita terima yang sebenarnya bukan manja ni sebab zaman dah berbeza. Jadi kalau macam dari sudut artis pula kan, itulah dia. Disebabkan sama juga zaman juga. Kalau dulu nak berhadapan dengan kecaman ni artis-artis ni, maknanya kalau macam peminat tak boleh cakap secara direct pada artis tu. Sekarang ni tak kan disebabkan kita pun kehidupan kita pun dah dikongsikan di social media kan. Jadi macam-macam kita buka ruang tu kan untuk orang berkata tentang kita tu. Itu yang jadi kadang-kadang kita faham je macam kalau contoh orang nak cakap tentang kalau penyanyi, tentang suara, tentang lagu, tentang apa itu boleh. Tapi tiba-tiba pasal mak ayah kita pula yang disentuhnya kan, adik-adik kita kan. Benda-benda yang tak ada kena-mengena pun dengan kejayaan kita tu kan. Jadi bagi Sisi itu kita tak boleh nak cakap artis tu manja. Kan. Kita tak boleh nak katakan yang macam apa yang kita lalui tu nak disregard feeling kita, nak kata macam kita tak boleh nak sedih, kita tak boleh nak apa kan. Jadi gitulah. Cakap pasal Sisi dulu cikgu. Saya dulu nak isteri saya cikgu tau. Dia cuba lagi. Baik punya. Dalam diam. Dia masih mencuba. Takkan nak bagi ustaz menang. Tapi dalam keadaan ini kita ada sedar tak sedar kita ni bercakap pasal positif toksik ke tak. Kadang-kadang apa saya cakap ni, ini contoh positif toksik yang ada. Tapi kita nak tanya juga orang ramai, mereka sedar ataupun tidak mereka ini sebenarnya sebahagian daripada positif toksik ataupun mereka menjadi mangsa. Kita saksikan. Pernah? Kadang-kadang ada kawan ke, dia ada masalah peribadi ke, masalah keluarga ke, dia adalah cerita tentang masalah dia. Dan Kak hanya boleh nasihatkan je lah, sabar je lah. Nak buat, terpaksa lah terima dah ada suami kita. Kita nak buat macam mana kan? Jadi apa-apa pun kena terima apa asal ada kekurangan suami kita. Macam itulah. Dan benda tak sedar pun ada rasanya. Tapi so far benda yang kita rasa benda itu terlalu sangat,
Kadang-kadang saya lebih diam daripada bagi tahu. Sebab benda tu memang dah, kalau saya duduk dekat dia memang saya tak boleh hadapi benda tu. So lebih baik saya diam. Tapi kadang-kadang ada kat berlaku. Kadang-kadang member cakap, "Weh, bini aku ada masalah dengan aku." Tak apa, orang lain pun ada masalah yang sama. Kan, perempuan bukannya satu. Padahal kita kalau duduk tempat dia, bini kita, kau boleh tinggalkan dia. Saya silap engkau murung. Kan, murung 5-6 bulan saya silap, rumah kau, kerja pun semua hilang. So and then that's the position di mana kita tak boleh nak selami orang kan 100%. So dia punya motivasi ialah kita kena betul-betul pilih kawan lah. Dan satu lagi, kita punya circle tu kena elok-elok lah. Mana kehidupan kita melambangkan siapa kawan kita. Benar betul. Betul. Macam itulah cara kita ni kan. Kadang kawan kita, aku macam ni lah mengalami macam ni. Aku pun benda yang sama. Aku lalui benda yang sama. So kau harus sabar macam tu. To be honest, memang kita pun ada juga. Ada masa kita pun macam teremosi. So kita pun akan bagi kata-kata yang macam tu. But actually sebenarnya kita patut memberikan yang sebaliknya. Supaya dia lebih, orang kata apa, dapat benda yang positif lah daripada kita. Yes, itu dia. Itu dia pandangan orang ramai. Struggle betul saya nak sebut tajuk ni. Tak payah sebut dah lah. Bahaya. Struggle juga kita nak fahamkan tajuk ni sebenarnya. Betul. Tapi Ustaz dan juga Sisi telah memberi gambaran yang mudah. Tapi Ustaz ni satu lagi segmen yang kita bawakan ni, ramai yang sedar tak sedar, mereka menjadi apa yang kita bincangkan. Betul. Macam ni kita tak tahu kita ni adalah seorang yang memberi nasihat yang positif tapi toksik atau bagaimana sebenarnya? Baik. Kalau kita nampak kebanyakan masyarakat kita hari ini bila dikatakan positif toksik ini datang daripada yang kedua lah, iaitu interaksi antara kita dengan orang lain. Jadi bila kita nak tengok jadi interaksi antara kita dengan orang lain, sama ada kita sendiri bercakap atau orang lain bercakap kita, bagi Ustaz ada 3 benda lah yang kita kena nampak. Okay. Pertama, untuk mengimbangkan, sebab kita sebut pasal seimbang kan, mengimbangkan ia, pertama kita kena jadi orang yang hari ini pendengar yang baik. Good listener. Good lah. Sebab bila kita jadi pendengar yang baik, maka kita tidak akan menjadi seorang penghukum yang zalim. Contoh, macam Syai jadilah. Syai lagi? Ustaz ni dendam ke dengan saya? Kau cari pasal dengan Ustaz memang kena lah. Ini masa. Katakan Syai hari ini mencuba sisi iman. Contoh. Lagi Ustaz, saya tengah nak bayangkan. Sabar. Tiba-tiba dapat rejection. Terbaik. Kenapa macam tu cerita dia? Sebab inilah masanya. Sebab saya dikenakan Ustaz kan. Katakan dapat rejection. Jadi macam katakan saya ni kawan baik kepada Syai. Dia tak baik dah ni. Ini contoh kan. Bila Syai hari ini cerita dengan sebagai seorang yang hari ini memahami, sebagai kawan kena jadi pendengar yang setia. Maknanya dia bagi ruang peluang untuk dia bercerita. Jangan terhukum. Baru member tu nak buka cerita, dah itulah aku dah pesan. Muka tak seberapa. Kau nak juga sisi iman. Contoh. Lepas tu Ustaz try. Itu cerita kan? Bukan. Marah nampak. Cool. Dah personal ni. Ini dah personal ni. Abang bagi sambung-sambung. Itu pertamalah. Baik, yang kedua ni, kita kena cuba usaha menggunakan alternatif perkataan yang lebih baik. Janganlah hari ini menggunakan perkataan-perkataan yang boleh mencederakan emosi. Contoh macam tadi bila cerita kan, tak adalah kata kau muka tak layak lah apa, jangan. Bagi ruang dan peluang, mungkin kita akan beritahu ada hikmah di sebaliknya dan mungkin Allah nak bagi jurus lebih baik untuk Syai. Kan? Nampak? Dia akan ada yang sentap rumah ni Kang. Ada tak? Tapi dia situasi betul tau. Dia punyalah dia in character. He's a good listener. Betul. Bila dia dengar, dia bagi nasihat walaupun dia dah try. Dia cerita betul. Cerita betul sebenarnya. Ini toksik ni, bukan? Bukan. Tapi ni bukanlah, ni contoh. Contoh. Tapi macam Sisi kan, saya nak tanya jugalah, pengalaman ada tak macam kalau dekat kita kata dunia industri kan, punya cakap baik depan-depan. Kan selalu kita kan propa kan, artis. Dia tanya sebab apa? Dia pun mengaku tanpa sedar. Artis makannya propa. Lepas tu bila depan-depan baik tapi macam mana? Pernah tak mengalami situasi yang lebih kurang macam Ustaz bagi contoh tapi dalam tiba-tiba silap Sisi? Yang silap tak
Adalah. Tapi betul lah. Sisi faham apa maksud Syah. Maksudnya kita berada sebenarnya bukan dalam industri saja. Kat mana-mana pun, kadang-kadang kat tempat kerja kita ke kan. Ada je. Itulah Sisi kata. Akan ada sahaja perkara yang negatif yang orang nak sebutkan. Tapi kita kena tahulah macam mana. Dan mungkin Sisi boleh tambah sikit daripada apa Ustaz kata tadi kan. Untuk kita tidak menjadi orang yang positif toksik ni, kita kena tahu juga macam mana nak read the room. Kita berada di dalam situasi tu kan. Kita kena tengok keadaan macam ni sesuai ke kalau kita cakap macam ni. Maksudnya kalau contoh sahabat kita dia mungkin mak dia dah meninggal dan sebagainya. Dia cakap kita pula macam menjadi positif toksik, kita tahu tak apalah mungkin macam ni. Lepas tu kita boleh pula kata macam at least you ada mak lama lagi lah daripada ayang tak ada mak yang sekejap je lepas tu mak yang dah tak ada. Mungkin nak membanting pula kan. Padahal member ni baru hilang mak ni kan. Jadinya kita tak tahu macam mana nak membaca persekitaran kita tu. So kita kena tahu juga keadaan tu sesuai ke tidak kita cakap begitu. So kadang-kadang perkara yang sama kita boleh cakapkan pada keadaan yang lain. Situasi yang lebih tenang mungkin kan kita boleh nak menenangkan orang tu dalam cara kita yang tersendiri lah. Jadi kita kena tahu macam mana nak read the room tu. Kalau orang dah rasa macam nak kena reject tu, kita kalau boleh kita ciao je. Betul. Ini jawapan yang sangat matang Sabar. Sisi. Kita biarkan mereka berkelahi. Kita beradu seketika kembali seperti ini. Cuit sikit, jangan sentak. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Bermula Januari 2024, yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke Universiti Awam dihadkan untuk tidak melebihi RM1,500. Ini supaya selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baru yang layak. Perlu elak, dia bergantung sebab kadang-kadang orang tu sebenarnya tak berniat macam tu pun. Jadi mungkin waktu sebelum ni dia bukan orang yang macam tu, tapi ada one time dia tiba-tiba jadi macam tu. Jadi pada saya tak adalah sampai nak kena elak. It's just that kita yang kena tahu mana satu yang kita perlu ambil, mana satu yang kita kena letak tepi lah. Perlu sebab kadang-kadang dia punya nasihat tu ada ayat yang negatif untuk diri saya. Saya rasa tak perlu kot sebab ada baik dia dekat situ kan, untuk diri sendiri. Perlu lah. Tapi kalau dah memang tak ada kawan, kalau perlukan dia, kita terpaksa jadi posisi toksik jugalah. Kalau boleh kita cuba elak orang seminggu ni sebab mungkin nampak benda tu remeh, tapi benda tu akan memberi impak pada emosi kita sebenarnya. Kita boleh je berkawan dengan orang yang macam tu. Cumanya kita jangan jadikan dia BFF lah.
Sebab BFF ni kita akan percaya je 100% dia bercakap ke dia buat apa kan. Kita mungkin bimbang, kita akan mengikut cara dia yang sama. Kita akan sama juga memberi positif toksik pada orang lain. For me, dia 50-50. Ada yang nasihat yang membantu, tapi tak sepatutnya juga, sebabnya kita tak faham, kita perlu simpati juga untuk dia. Kita kena elakkan sebab untuk kesihatan mental kita sendiri. Untuk kita sebenarnya dalam situasi bekerja, kalau ada orang macam ni memang kita kena elakkan sebab the way dia bercakap tu sebenarnya akan menjatuhkan kita. Yep, itu dia pandangan orang ramai. Tapi kita tengok Syai, perlu atau tidak untuk elak perkara sedemikian. Lelaki jawab lain, perempuan jawab lain. Kenapa? Itulah perempuan lebih jawab macam elakkan terus. Kabus terus sebab kata Sisi tadi. Saya tanya awak juga, kalau berdepan dengan orang toksik macam mana? Saya toksik balik. Kita sama. Ustaz bagi aku bagi 4 kau Ustaz. Dia real time tadi dah berlaku lah tadi kan. Masya-Allah. Bagi terus Okey Ustaz, macam mana? Kita nak elak ke nak berdepan? Saya kalau for me lah, pada pandangan saya, best of pada siapa yang kita jumpa. Kalau orang tu dah terlalu sangat toksik, bagi saya pinjam kata Sisi, kambuskan terus. Sebab kita takut nanti dia akan menjadi one of factor yang menyebabkan kita tak boleh move on, tak boleh nak ke depan. Tapi kalau kita rasa kita boleh monitor, kita masih lagi boleh menasihati, boleh balas. Boleh balas kan. Dia nak lagi tu. Dia mau minta. Jadi bagi saya tak salah untuk kita berkawan, at the same time kita menasihati dengan cara baik. Sebab manusia perlu bagi peluang. Kadang-kadang tak semua manusia itu sempurna. Ada kalanya kita sendiri pun ada kelemahan. So why not kita sama mengingati, itu lebih baik berbanding kalau orang tu hari ini nak mempengaruhi kita dengan penuh toksik. Kambuskan Sisi kambuskan terus jauh daripada kehidupan kita. Okey Sisi, selain daripada kambus orang yang kita reject tadi tu, apa lagi Sisi buat? Sisi nak elak ke Sisi nak berdepan? Selain tu kita buat lagu lah awak. Itu lagu. Tapi betul. Antara sebenarnya Sisi baru rilis lagu Sisi Semalam yang bertajuk Tersakiti. So itu merupakan satu track daripada album Sisi. Ada 6 lagu dalam album baru Sisi. Sangat tu Tersakiti tu. Betul. Dan lagu ni mengisahkan tentang okey, kalau Sisi boleh nyanyi kita sakit tekau. Kita batuk ni kan. Tapi tak boleh dengar kat YouTube. Kan videonya dah ada pun, tajuknya Tersakiti. Tetapi liriknya tiada dendam aku di sini, kan ku habis daya sendiri untuk kau mampu berdiri. Maksudnya sampaikan kita, macam mana nak cakap, kita buat sehabis baik untuk seseorang ini, untuk orang tu berdiri je pun. Bukannya untuk orang tu boleh makan ke, boleh apa ke, tidak. Untuk berdiri je kita dah buat macam-macam dah untuk orang ni. Jadi lagu ni sebenarnya Sisi faham ada juga antara kita yang kita rasakan macam susah kita nak keluar daripada perhubungan ke kan, ataupun friendship yang toksik kan. Jadi Sisi sampaikan melalui lagu ni lah. All by yourself? Yes, all by myself. So yang ini memang kita record secara live di Abbey Road Studios di London. Mantap. Jadi tahun lepas Sisi ke sanalah ke London, dan studio ni memang orang kata memang sangat-sangat terkenal lah di sana sebab The Beatles, Lady Gaga, Adele, Ed Sheeran dan sebagainya semua banyak record material mereka di sana lah. Memang tak nak record kat Malaysia saja projek toksik. Tapi itulah cara Sisi healing tu agak unik juga sebenarnya. Dia keluar terus daripada kepompong masalah tu sendiri. Pendapat Ustaz macam mana? Apa nasihat yang perlu kita bagi dekat golongan yang mungkin diorang ni kalau kita kat tempat kerja Ustaz, kita dah dalam circle tu, toksik tu dah berada kat situ. Betul. Apa cara kita nak healing daripada tu? Berhenti kerja. Kalau berhenti kerja. Kan kalau tiba-tiba esok kan kata Ustaz tadi bos kita toksik. Kan bos kalau tak suka saya bos berhenti. Kan cakap macam tu. Ayat tu saya tak sebut lah. Dia beginilah. Paling penting sekali adalah kita kena nak baiki orang lain, kita kena baiki diri kita dulu. Saya selalu bersifat macam tu. Sebelum kita nak baiki orang lain, kita tengok diri kita. Ini positif sangat Ustaz. Bukan. Pasal? Dalam arti yang kata lain, sebab orang akan melihat kita. Kita nak tegur orang, kita nak nasihat orang, tapi at the same time orang akan tengok kita juga. Adakah hari ni, contoh hari ni kita nak cakap pasal toksik, tapi kita sendiri toksik. Tak boleh. Tak boleh, dia tak jadi kan. Kenapa Ustaz? Gelak dia tiba. Macam apa? Senyum. Toksik sangat dia senyum
salah. Khairul nak cakap aku kan dia yang kena. Macam tu. Last sekali bagi saya rakan kerja ni memang macam-macam perangai lah. Cuma kita kena pandai memilih rakan kerja yang boleh membantu meningkatkan produktiviti dan juga keharmonian dalam kerja kita. Sebab saya menggunakan perkataan membantu. Membantu kalau kita tambati jadi apa, Pis? Tut. Jadi dia membantu. Kita jawab. Kita mengajar kan cikgu. Kita belajar daripada cikgu. Jadi kita tak nak diri kita punya masa depan kita, kerjaya kita terbantut. Macam sisi iman kan. Macam-macam sisi iman berhadapan dengan dugaan, cabaran yang sangat tinggi. Tapi bila mana dia mengambil satu pendekatan berdiam diri seketika dan lepas tu move on dengan lebih berjaya, dan akhirnya kita nampak si iman hari ini terus positif dan menjadi orang yang anak seni yang insya-Allah akan lebih hebat pada masa akan datang. Kita lock rangkuman ustaz, kita kena acah-acah baik. Sisi pula. Betul kan? Betul baiklah. Okey, sisi sendiri macam mana? Okey, kalau sisi kita sebenarnya lah kan, untuk bila kita menjadi kita mangsa lah kepada positif toksik ni, kita kena pertama sekali yang sisi rasa sangat-sangat penting adalah untuk kita akukan rasa kita tu. Maksudnya kita tengah sedih ni, biarlah sedih tu. Betul. Ataupun kita tengok sahabat kita berada dalam keadaan sedih tu, kita akukan juga. Maksudnya kita cakap dengan dia yang macam it's okay to be sad. Sebab benda ni sebenarnya semua manusia lalui. Mungkin kita nampak tak nampak sahaja. Jadi bukan bermakna kalau kita menangis kita lemah, kalau kita rasa kecewa dengan diri kita tu kita tak betul-betul bagus kan. Jadi akukan dulu rasa tu. Untuk lepas tu baru kita fikir macam mana kita nak bangkit daripada rasa negatif tu. Kita lock yang kedua. Sisi kalau bersedih ke apa, pernah bagi tahu orang ke? Cerita kat orang? Pernah cerita kat orang? Pasal kesedihan. Pernah juga sebenarnya lah. Lebih-lebih lagi bersama dengan... Dia nak suruh cerita kat dia sebenarnya. Macam? Tak ada nombor telefon. Tu dia. 01 berapa? Tu dia. Akhirnya misi berjaya. Misi berjaya kan? Penutup cuit sikit dengan sentap yang cukup indah. Betul. Kita ada saksi abang Sisi kat belakang. Aduh. Okey, terima kasih Ustaz Fadli dan juga Sisi atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi kepada kita. Jangan penting ilmu baru bagaimana kita nak berdepan dengan keadaan ini. Sekali lagi terima kasih kepada kalian berdua. Sisi, terima kasih juga kepada anda sedang menonton. Terus sebenarnya menonton kami di Cuit Sikit Jangan Sentap setiap minggu sebenarnya. Betul. Kita akan bawakan kepada anda topik yang menarik dan juga kita pastinya akan memberikan anda pendedahan ataupun aktiviti kami, perkembangan kami di sosial media kami. Betul. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hafid Hussain. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Tersakiti Sisi. Wow. Ku tak pasti mungkin cinta